Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ini dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, adik-adik, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memanjangkan umur kita pada malam ini untuk terus kita beramal, mengumpul amal kita. Mudah-mudahan kita boleh mempersembahkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan amal kita sebelah kanan lebih berat daripada sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya menggantikan Fadil Ustaz Ibn Abbas. Beliau ada urusan untuk yang tak dapat elakkan. Setelah kita berhenti kuliah lebih kurang 2 bulan lah. Saya tak apa sihat, masih lagi tak sihat. Cuti lebih kurang sebulan tak keluar rumah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya supaya Allah mengurniakan kesihatan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membincangkan buku kita, iaitu perbincangan berkenaan dengan asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun bersiaran lebih kurang, hari ini akan masuk hadis yang ke-16. Setiap bulan kita akan masuk satu hadis. Makanya lebih kurang setahun nak masuk 2 tahun tuan-tuan. Keseluruhan hadis dalam ni tak silap saya ada berapa? Banyak, 50 lebih, tak silap saya lah, 80 lebih. Kita baru masuk hadis yang ke-16. Kebetulan hari ni ada adik-adik daripada Politeknik dengar, maka saya nak mengajak semua sekali lah, adik-adik Politeknik, ayah-ayah, ibu-ibu, kita nak faham apa berkenaan dengan buku ni, Asam Garam Rumah Tangga Nabi ni. Kita nak belajar pasal apa? Pertama, kita akan belajar pasal sirah. Yang kedua, kita akan belajar pasal hadis, apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Yang ketiga, yang paling penting adalah macam mana kita nak implementkan, kita nak apply dalam kehidupan kita. Adik-adik tak kahwin lagi, betul tak kahwin lagi, tetapi kita perlu persediaan. Persediaan ni tak boleh selepas akad. Nak selepas akad ni dia akan masalah, pasal baru nak belajar. Bila nak belajar ni? Hari ni nak belajar. Hari inilah kita akan belajar macam mana kita nak hidup berumah tangga nanti. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan para isteri Nabi seramai 11 orang, dan kita nak praktikkan apa yang Nabi buat. Untuk ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang telah pun berkahwin, pesanan saya, kita nak ambil istifadah, kita nak ambil manfaat daripada kuliah malam ni. Kalau kita dah umur 50 tahun ataupun 30 tahun berumah tangga, maka masih lagi ada peluang untuk kita praktikkan apa yang Nabi buat ni. Dapat pahala tuan-tuan? Dapat pahala mudah-mudahan insya-Allah sebelum kita mati. Baik, kita sambung hadis yang ke-16. Kalau hadis yang ke-15, pada last saya tulis kat sini 22 hari bulan 6. Oh, lama tuan-tuan, berhenti ya. Hadis berkenaan dengan Nabi pukul isteri. Dia ada kisah dia. Hadis tu tajuknya adalah Aisyah mengumpat, Rasulullah tegur. Ini hadis yang telah pun kita baca. Kita juga telah baca hadis yang ke-15, perempuan lain suka Nabi, Aisyah tidak senang hati. Ni berlaku realiti dalam kehidupan kita.
Bukan kita lah, orang yang berkahwin. Nanti adik-adik akan hadapi benda ni. Macam mana nak hadapi? Kita tengok apa yang Nabi buat. Okey. Dan hari ni hadisnya, tajuknya adalah isteri lain tidak puas hati dengan Aisyah. Kenapa? Nabi ada berapa orang isteri? Nabi ada 11 orang isteri. Betul? Yang mana bermacam-macam ragam kerenah setiap daripada isteri yang perlu Nabi layani. Maka salah satunya adalah ini, peristiwa yang berlaku di dalam hadis. Saya akan baca 3 hadis yang mana dia akan relate antara satu sama lain untuk kita cuba syarahkan. Isteri lain tidak puas hati dengan Aisyah. Okey. Kita baca terus terjemahan supaya kita dapat jimatkan masa kita. Ada lebih kurang 30 minit lagi. Hisham daripada ayahnya menceritakan bahawa orang ramai menunggu untuk memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran baginda di rumah Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, maka madu-maduku berkumpul di rumah Ummu Salamah. Mereka berkata, wahai Ummu Salamah, orang ramai sengaja menunggu untuk memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran baginda di rumah Aisyah. Kami pun hendak dapat habuan sebagaimana yang Aisyah dapat. Kamu beritahulah Rasulullah supaya baginda menyuruh orang ramai memberikan hadiah ketika baginda berada di mana-mana rumah. Faham tuan-tuan? Kan Nabi ada giliran rumah isteri masing-masing. Orang ramai, masyarakat Arab ketika itu, bila Nabi bersama ataupun gilirannya bersama dengan Aisyah, pakat-pakat ramai datang kepada rumah Aisyah untuk bagi hadiah pada Nabi. Pasal apa? Pasal mereka tahu bahawa Nabi dengan Aisyah ni seronok, dan Nabi paling sayang isteri selepas Khadijah, Aisyah. Jadi meraihkan kesukaan Nabi ni kepada Aisyah, kecintaan Nabi kepada Aisyah, orang ramai datang untuk bagi hadiah kepada Nabi ketika mana giliran Nabi sampai kepada giliran Aisyah. Lalu apa berlaku? Yang berlakunya adalah para isteri Nabi yang lain, mereka ni cemburu. Maka ada satu geng mana? Geng Ummu Salamah. Puak apa tu? Bukan puak lah. Nabi ni, isteri Nabi ni dia ada 2 geng. Nanti kita tengok dia ada 2 geng. Satu daripada Ummu Salamah, satu lagi pada Aisyah. Geng daripada Ummu Salamah ni mereka berpakat. Dia orang sampai kepada Ummu Salamah, kau bagi tahu pada Nabi supaya kita pun dapat benda yang sama. Maksudnya apa? Bila Nabi pergi kepada giliran rumah mereka, dia orang pun nak orang ramai bagi hadiah juga. Itu cerita. Dapat tak? Saya bagi penerangan ringkas lah supaya faham. Maka Ummu Salamah pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Dia pun pergilah jumpa Nabi. Bila ramai-ramai isteri Nabi minta supaya Ummu Salamah sampaikan, maka dia pun pergilah jumpa dengan Nabi. Ummu Salamah berkata, namun baginda mengelak daripadaku. Ketika baginda bercakap semula denganku, aku sampaikan semula hal itu. Namun sekali lagi baginda mengelak. Maksudnya Nabi buat apa? Nabi tak layan. Contohlah ayat dia, ya Rasulullah, kau tengoklah, asyik orang ramai ni sampaikan hadiah waktu engkau dengan Aisyah saja. Kami ni bila lagi? Kami pun nak juga. Nabi layan tak? Nabi senyap. Nabi tak layan. 2 kali dia sebut, Nabi buat tak layan. Sehinggalah kali ketiga aku memberitahu baginda hal itu. Baginda pun bersabda, baru Nabi layan. Apa yang Nabi sebut? Wahai Ummu Salamah, janganlah awak sakiti hati saya tentang hal Aisyah. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya sedang berselimut dengan mana-mana antara kamu kecuali dia sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faham tuan-tuan maksud ni? Nabi nak balas, kau janganlah kacau aku dengan Aisyah. Nak kata Aisyah ni special maksudnya apa? Nabi duduk dalam selimut dengan Aisyah pun turun wahyu, isteri lain tak ada. Nak kata memang Aisyah ada kelebihan. Nabi tak berapa nak layan sangatlah Ummu Salamah ni. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 2 camp daripada isteri Nabi. Kita nak tahu, dekat dalam isteri Nabi, dalam galangan isteri Nabi ni ada 2 geng. Geng yang pertama kita baca, tengok ni. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa isteri-isteri Rasulullah terpecah kepada 2 camp. Ada 2 geng. Camp yang pertama terdiri daripada Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah. Ada 4 orang. Geng pertama. Isteri Nabi pun ada geng kan? Ya, isteri Nabi pun ada geng. Sementara camp yang kedua ada Ummu Salamah dan isteri Nabi yang lain. So
kem Ummu Salamah ni ramai geng. Daripada sebelah tu 4 geng Aisyah, selebihnya geng Ummu Salamah. Ketika itu kaum muslimin cukup maklum akan kecintaan Rasulullah terhadap Aisyah. Maka sesiapa yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah, dia pasti akan menunggu sehingga tibanya hari giliran Nabi berada di rumah Aisyah. Kemudian dia menyampaikan hadiah kepada Nabi di situ. Ini hadis kedua tuan-tuan. Dia ada relation, cuma dia akan menerangkan sedikit demi sedikit rentetan daripada hadis yang ringkas, kemudian dia terang panjang sikit. So kita dah bagi tahu tadi, orang tahu bahawa Nabi cinta kepada Aisyah lebih daripada isteri lain. Nabi cinta betul-betul ni. Kemudian mereka nak meraihkan, mereka memberikan hadiah ketika mana giliran dengan Aisyah. Maka para isteri dalam kem Ummu Salamah bersembang tentang hal ini. Ajak ngumpat ke belakang. Mereka berkata kepadanya, bercakaplah dengan Rasulullah supaya beritahu orang ramai bahawa sesiapa yang hendak memberi hadiah, berilah semasa baginda berada di mana-mana rumah isterinya. Jangan pesan pada Ummu Salamah, sampaikan macam mana kita cerita tadi. Sambung. Maka Ummu Salamah pun menyampaikan perkara ini kepada baginda, namun Nabi tidak membalas apa-apa. Selepas itu, para isteri Nabi bertanya khabar tentang hal itu. Ummu Salamah menjawab, sambung cerita hadis Bukhari yang pertama tadi. Apa berlaku selepas Nabi tak layan Ummu Salamah? Ini yang berlaku. Para isteri bertanya kepada Ummu Salamah, dia orang follow up balik. Macam engkau dah jumpa Nabi, engkau dah cakap belum pada Nabi? Kemudian Ummu Salamah menjawab, baginda tidak kata apa-apa pun kepadaku. Mereka pun menggesa Ummu Salamah agar cuba bercakap lagi dengan Nabi. Maka apabila tiba lagi giliran Nabi tidur di rumah Ummu Salamah, beliau pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Sekali lagi Nabi tidak menjawab apa-apa. Selepas itu mereka bertanya khabar lagi. Ummu Salamah menjawab, baginda tidak kata apa-apa pun. Mereka pun berkata, cuba bercakap lagi dengan Nabi sehingga baginda bercakap denganmu. Maksudnya berkali-kali dia paksa Nabi untuk faham bahawa kami sedang menjalankan macam ada demonstrasi lah, tak puas hati, cemburu. Tiba giliran yang berikutnya, Ummu Salamah pun cuba sekali lagi bercakap dengan Nabi tentang hal tersebut. Kali ini Rasulullah menjawab, janganlah, yang kita sebut tadi tu, janganlah awak sakiti saya tentang hal Aisyah. Tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya dalam selimut bersama isteri melainkan Aisyah seorang je. Kamu janganlah nak kacau-kacau. Aisyah ni memang ada kelebihan. Okey. Lantas Ummu Salamah berkata, saya bertaubat kepada Allah kerana telah menyakiti awak wahai Rasulullah. Nampak ni isteri Nabi ni. Tak puas hati juga. Tapi bila Nabi dah tegur, dia buat apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyakiti Rasulullah. Kita sambung. Nanti ada beberapa pengajaran saya akan sebutkan. Banyak pengajaran tuan-tuan, insya-Allah sama-sama kita belajar. Selepas itu, isteri-isteri baginda memanggil pula Fatimah. Fatimah ni siapa? Fatimah ni siapa adik-adik? Anak Nabi. Dia tak puas hati Ummu Salamah tak jalan, dia panggil Fatimah pula. Apa dia mau buat? Selepas itu isteri-isteri baginda memanggil pula Fatimah, iaitu puteri baginda, untuk meminta beliau berkata kepada Rasulullah sendiri. Isteri-isteri ayah menuntut demi Allah supaya ayah berlaku adil berkaitan anak perempuan Abu Bakar. Siapa? Aisyah. Maka Fatimah menyampaikannya. Ini disampaikan kepada Nabi daripada isteri-isteri Nabi. Geng siapa? Geng Ummu Salamah. Lalu baginda menjawab, wahai anakku, adakah kamu tidak suka dengan apa yang ayah suka? Nabi jawab tak? Nabi jawab. Tapi Nabi jawab dalam keadaan Nabi tanya pula kepada Fatimah, wahai Fatimah, kau tak suka ke apa yang kau suka? Kemudian Fatimah jawab, sudah tentulah saya suka. Fatimah kembali menemui mereka untuk memaklumkan hal tersebut. Kemudian mereka berkata, pergilah sekali lagi jumpa baginda. Tak puas hati lagi tuan-tuan. Tak puas hati lagi. Dah sampaikan kepada Fatimah, Fatimah dah sampaikan kepada Nabi, Nabi pula tegur, kau tak suka ke apa yang kau suka? Kemudian mereka pun sampaikan juga kepada Fatimah sampaikan pula pada geng-geng Ummu Salamah ni. Dia orang tak puas hati lagi. Pergi jumpa sekali dengan Nabi. Kali ni Fatimah enggan. Fatimah tak nak buat dah. Sekali cukup dah. Dia dah faham apa maksud Nabi. Nabi tak suka orang tanya macam tu. Selepas itu mereka mengutus pula Zainab. Zainab ni antara salah seorang daripada isteri Nabi, Zainab binti Jahsy. Zainab ni dia terkenal dengan perangai
Dia baik, dia seorang yang taat pada Allah, tapi dia terkenal dengan perangai tegas, garang lah. Kalau dia nak marah orang, dia boleh marah orang. Jadi dia orang pakai Zainab ni, tengok jalan ke tidak. 3 orang ni tuan, 3 orang. Lalu Zainab menemui baginda dan bercakap dengan agak keras. Agak keras. Beliau berkata, isteri-isteri awak menuntut demi Allah supaya awak adil berkaitan anak perempuan Ibnu Abi Quhafah, anak perempuan Abi Bakar lah, iaitu Aisyah tadi. Suaranya agak tinggi sehingga didengari Aisyah yang ketika itu sedang duduk. Aisyah ada dalam rumah, Zainab cakap dengan Nabi, tinggi suara Zainab. Sampai Aisyah dengar dalam. Beliau bercakap sehingga mencelanya, mengutuk Aisyah. Tuan-tuan, saya pernah sebut awal-awal dulu, bila kita dengar hadis-hadis Nabi ni, isteri Nabi pun kutuk ke? Ya, Aisyah pernah kutuk Khadijah. Sehingga Nabi tepuk ni, ada cerita belakang ni. Sehingga Nabi tepuk dada Aisyah, nak begitu salah benda tu. Dan disiplin kita ketika memahami hadis ini ataupun hadis-hadis berkenaan dengan rumah tangga Nabi, antara disiplin yang kita kena letak dalam kepala kita untuk faham adalah, pertama, apa yang berlaku sepanjang Nabi berumah tangga nak menunjukkan apa hukum yang kita akan pakai selepas Nabi buat tindakan. So segala yang berlaku tu adalah pengajaran dia. Yang kita nak ambil tu bukan benda yang tak baik ni. Yang kita nak ambil bila selepas apa yang Nabi buat, bertindak, dan selepas keputusan Nabi. Yang tu yang kita nak pakai. Boleh dapat no? Jangan samakan kita punya rumah tangga dengan Nabi punya, tetapi boleh relate. Sebab benda ni berlaku secara realiti. Kerana setelah berlaku realiti ni, kita akan belajar daripada Nabi ni untuk kita praktikkan pula kepada kita punya keluarga. Dapat no tuan-tuan? Yang tu kena faham dulu. Sebelum kita bersangka buruk dengan rumah tangga, saya clearkan dulu benda ni. Disclaimer dulu. Okey, baik. Sambung. Beliau bercakap sehingga mencelanya Aisyah. Rasulullah memandang Aisyah untuk melihat sama ada Aisyah akan bercakap atau tidak. Nabi tak api-apikan Aisyah. Selepas Zainab mencela dia, mungkinlah cakap tak elok ke apa kan, Aisyah pendek ke apa ke, tak lawa ke kan. Kepada Nabi biar je. Nabi nak tengok. Nabi tak cakap, Aisyah kau tengok ni, dia cakap buruk pasal kau ni, marah sikit, tak. Nabi biar je. Nabi nak tengok Aisyah ni macam mana. Okey. Kemudian lalu Aisyah benar-benar bercakap untuk menjawab sehingga Zainab terdiam. Nabi biar je Aisyah, tengok dah tak tahan sangat. Aisyah bangun, Aisyah jawab. Apa yang Aisyah jawab kita tak tahu, dalam hadis tak sebut. Tapi dia membuatkan Zainab tadi tu, yang agak garang tadi tu, terdiam. Nabi memandang Aisyah dan bersabda, betul-betul dia ni anak perempuan Abu Bakar. Sebab apa? Nanti kita cerita sikit kat depan. Itu hadis yang kedua. Dapat faham tuan-tuan? Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga menerangkan beberapa peristiwa-peristiwa tadi itu. Hadis yang ketiga berkenaan dengan Aisyah dan Zainab berbalas cakap. Dia menerangkan kisah pergaduhan atas tadi itu. Sayyidatina Aisyah bercerita. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ni adalah salah seorang sahabat Nabi, isteri Nabi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dalam kalangan sahabat ada 6 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurairah paling tinggi lah. Kemudian ada Ibnu Umar, kemudian ada Abu Abdullah Az-Zubair. Ada 6 orang, dan salah seorang daripada para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Itu kena tahu. So Aisyah ni bukan calang-calang. Aisyah ni faqih. Sehingga kepada para sahabat lelaki, mereka bertanya kalau dia orang tak faham berkenaan tafsir, berkenaan fiqh kepada Aisyah. Sebab pun Aisyah ni tahu banyak pasal dia hidup dengan Nabi. Hatta beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, Aisyah kritik balik. Salah pemahaman tu. Pasal yang lebih memahami adalah Aisyah. So Aisyah bukan calang-calang orang. Sambung. Sayyidatina Aisyah bercerita, pada satu hari para isteri Rasulullah mengutus Fatimah binti Muhammad untuk menghadap Rasulullah. Ini cerita tadi tu, kita sambung sikit. Lalu Fatimah meminta izin kepada Rasulullah yang ketika itu sedang berbaring bersamaku dalam selimut. Baginda mempersilakan Fatimah masuk. Fatimah berkata, wahai Rasulullah, para isteri ayah mengutus saya untuk meminta supaya ayah adil dalam soal anak perempuan Abu Quhafah, yakni Aisyah. Aku terdiam
Kemudian Rasulullah menjawab, aku terdiam tu siapa? Aisyah terdiamlah, dia duduk dengar apa yang Rasulullah bincang dengan Fatimah. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai putriku, tidakkah kamu suka apa yang ayah suka? Ni dialog tadi tu. Fatimah menjawab, sudah tentu. Lalu Rasulullah berkata, maka sukailah orang ini. Orang ini siapa? Aisyah. Kau tak suka ke apa yang aku suka? Aku suka, wahai Rasulullah. Maka kau sukalah Aisyah ni. Kau janganlah nak komplain. Janganlah terikut sangat dengan geng-geng sana tu. Lebih kurang macam tu lah. Setelah mendengar jawapan Rasulullah, Fatimah terus beredar dan pergi menemui semula para isteri Rasulullah. Beliau memberitahu apa yang dia sudah katakan dan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Sampaikan pula kepada geng tadi yang suruh pergi jumpa Nabi. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Para isteri Rasulullah berkata, nampaknya kamu tidak membantu kami lagi. Tak selesai masalah ni. Pergilah beritahu Rasulullah sekali lagi. Tak selesai masalah ni, pergi jumpa sekali lagi. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bercakap dengan ayah soal dia, yakni soal Aisyah, sampai bila-bila. Tak mau dah, cukuplah sekali dah. Nabi tak suka. Kemudian para isteri Rasulullah mengutus Zainab binti Jahsy pula. Beliaulah orang yang paling dekat menyaingi kedudukanku di sisi Nabi. Maksudnya apa? Antara orang yang terapat dengan Nabi, pertama Khadijah. Khadijah ni tak boleh lawan lah. Khadijah ni isteri satu-satunya isteri Nabi yang mengurniakan anak kepada Nabi. Lain daripada itu tak ada orang yang kurniakan anak kepada Nabi. Sebab tu Nabi sayang sangat dengan Khadijah. Khadijah ni mati dia selepas 3 tahun baru Nabi kahwin lain. Nabi tak kahwin melainkan setelah 3 tahun Khadijah meninggal. Nak kata punyalah Khadijah ni Nabi sayang. Selepas tu barulah Aisyah. Baik, sambung. Aku belum pernah temui perempuan yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Ini Aisyah sebut Aisyah puji Zainab ni. Dan yang lebih bertakwa kepada Allah, paling jujur dalam berkata-kata, paling banyak menghubungkan silaturahim, paling banyak bersedekah. Ini Zainab. Paling kuat bekerja supaya dapat bersedekah dan mendekati Allah dengannya. Ini tuntutan, tuan-tuan . Tuntutan apa ni? Tuntutan menjadi seorang yang kaya. Betul tak? Islam adalah agama yang mana menuntut kita menjadi kaya dan memanfaatkan kekayaan kepada orang lain. Ada satu kajian, sebab saya selalu dengar orang sebut Nabi ni zuhud sampai Nabi nampak macam miskin. Selalu orang ambil cerita Nabi duduk dekat tikar kan, sambil berbekas. Memang ada hadis, cuma kita kena tahu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, kalau kita baca sirah dia, Nabi sangat kaya. Baru ni saya baca satu tesis PhD seorang sahabat saya. Dia buat berkenaan dengan ekonomi Islam dan sejarah macam mana Nabi mempraktikkan perniagaan. Dahsyat, tuan-tuan. Nabi punya harta ni bukan biasa-biasa. Bilion. Dan secara logik pun kita boleh dapat relate, kalaulah Nabi ni nak sampaikan satu agama baru sampai orang boleh ikut, agak-agak calang-calang ke orang yang nak sampaikan benda tu sampai orang boleh ikut. Bukan calang-calang. Sebelum dia menjadi Rasul, Nabi dilantik menjadi Rasul bila? Umur berapa? 40 tahun, betul? Sebelum jadi 40 tahun tu siapa Nabi? Dahsyat, tuan-tuan. Bukan biasa-biasa. Nabi adalah orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Nabi punya mas kahwin saja berharga 30 juta. Oi, panjang cerita. Cuma nak kata Nabi orang hebat, bukan biasa-biasa, no? Dan tuntutan menjadi kaya, memanfaatkan kekayaan itu ada di dalam Islam. Bekerja keraslah kita untuk menjadi kaya, memanfaatkan kekayaan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Islam ada 2 saja yang kita diharuskan untuk cemburu. Pertama, apabila kita melihat saudara kita kaya dan dia memanfaatkan hartanya kepada jalan Allah, maka kita boleh cemburu untuk kita jadi macam dia juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang seseorang itu dikurniakan dengan kurniaan ilmu Quran, kita boleh iri hati dengan dia untuk jadi macam dia. 2 ni je, tuan-tuan. Yang lain tak boleh. Sambung. Bersedekah dengan mendekati Allah dengannya. Aisyah puji betul-betul, melainkan ada satu sikapnya. Ini sikap Zainab yang mendominasi pergaulan, iaitu cepat marah. Zainab ni perangai sikit, dia garang.
namun cepat reda. Ni Aisyah cerita. Zainab kemudiannya memohon izin bertemu Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang bersama Aisyah dalam selimut beliau sebagaimana keadaan ketika Fatimah datang. Rasulullah lalu mengizinkan Zainab masuk bertemu. Zainab pun berkata, "Ya Rasulullah, para isteri awak mengutus saya untuk meminta awak supaya adil dalam soal anak perempuan Abu Quhafah. Kemudian beliau sampai mengataku dan terus mengata diriku." Dia kutuk. Dia macam perli lah. Lebih kurang lah. "Aku memerhatikan sahaja Rasulullah. Aku perhatikan." Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Aisyah. "Aku perhatikan mata Nabi untuk mengetahui sama ada baginda mengizinkan aku untuk membalas." Zainab terus menerus mengata diriku sehingga aku yakin bahawa Rasulullah tidak akan marah jika aku membalasnya. Selepas itu aku pula mengata tentangnya. Aku terus menyerangnya sehingga aku berjaya mengatasinya. Yang tadi itu. Terdiam Zainab ni. Tak tahu nak buat apa dah. Tak cukup garang lah. Aisyah garang lagi ya. Kemudian sambil tersenyum Rasulullah pun bersabda, "Sungguh dia anak perempuan Abu Bakar." Apa maksud dia tuan-tuan? Nanti kita tengok. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis sahih riwayat Muslim. Catatan pengajaran dia. Minit ni. 12 minit sempat, tak tahu dah sempat ke tak. Ketiga-tiga riwayat dibawa sekaligus bagi mendapat gambaran selengkap mungkin tentang babak asam garam kali ini. Setiap hadis mempunyai perincian tertentu yang tidak disebut dalam hadis lain. Banyak panduan yang terkandung dalamnya. Sila amati. Apa yang kita nak dapat pengajaran daripada ketiga-tiga hadis ni tuan-tuan? Pertama, pilih kata yang kena. Perhatikan pada maklum balas yang berbeza Nabi berikan kepada Ummu Salamah dan Fatimah. Kan berbeza. Ummu Salamah, Nabi cakap pasal apa? Nabi cakap, "Jangan sakiti aku, jangan sakiti aku dan Aisyah. Tak ada siapa yang turun wahyu di dalam selimut melainkan aku dengan Aisyah. Giliran aku dan Aisyah." Itu cara Nabi sampaikan kepada Ummu Salamah. Kepada Fatimah Nabi tanya, betul tak? Nabi kata apa? Nabi kata, "Kau tak suka ke apa yang aku suka?" Kita nak dapat pengajaran daripada dialog ini. Pertama, penulis kata, pilih kata yang paling kena sekali pada keadaan. Kepada Ummu Salamah Nabi berikan hujah intelektual, yang kita sebut tadi itu, intelektual. Kepada Fatimah pula Nabi bagi hujah dengan hujah emosi. Perbuatan Nabi ini bukannya bermaksud Nabi pandai berhelah dan beralasan. Kepada orang ini dikatakan begini, kepada orang itu dikatakan begitu. Bukan begitu maksudnya. Sebaliknya hal ini menunjukkan Nabi bijak memilih kata-kata yang kena berdasarkan orang. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut apa? Khatibun nas ala qadar uqulihim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cakap dengan orang ni, pastikan kita kenal dulu siapa dia. Dan pada kadar apa pemikiran dia boleh sampai untuk faham apa yang kita sampaikan. Senang cerita, nak sampaikan pada orang ni, pastikan apa yang kita sampai itu sesuai untuk orang tersebut. Jangan cakap tinggi-tinggi sangat kalau cakap dengan budak sekolah rendah, contoh. Jangan cakap rendah sangat kalau kita cakap dengan orang-orang intelektual. Sebab tu Nabi tahu dekat mana nak dapat, macam mana nak praktikkan perkataan-perkataan yang sesuai. Itu antara pengajaran yang pertama. Okey. Kesannya mereka berdua boleh menerima tindakan Nabi. Maka begitulah kita seharusnya dalam mengurus konflik. Tengok dengan siapa kita berkata. Kesesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, kena kenal peribadi pasangan. Ni adik-adik lah, tak kahwin lagi kan? Nak kahwin kan? Kena kenal dulu. Sebab tu dalam Islam kita ada ta'aruf. Nak kenal-kenal dulu. Bukan berkapul. Ta'aruf dengan berkapul ni berbeza. Ni cerita dengan anak muda lah. Ta'aruf dengan berkapul ni berbeza tuan-tuan. Berkapul ni dia seorang-seorang je dengan pasangan dia. Duduk mesin, mengarut-ngarut dalam tu. Ta'aruf ni dia ada orang tengah. Sampaikan pada ustaz dengan orang-orang yang dia thiqah, dia percaya, "Ustaz, saya sukalah dekat dia ni. Boleh tak ustaz sampaikan pada dia?" Boleh. Lepas tu buat macam mana? Ustaz ni akan temukan dia, tanya macam mana persediaan kamu nak kahwin dengan dia. Itu kaedah. Kena tahu ni, kena sampaikan. Nantilah kita sembang panjang sikit. Sambung lagi. Kena kenal peribadi pasangan. Andai Ummul Mukminin yang lain, mungkin lain pula jawapan Nabi. Bagaimanapun kepada Ummu Salamah, Nabi memberikan alasan ilmiah kerana Nabi arif benar akan personaliti beliau, iaitu beliau, yakni Ummu Salamah ni seorang yang sangat intelektual.
Ummu Salamah sememangnya seorang yang pintar, banyak babak yang membuktikan hal ini. Begitulah kita dalam berkomunikasi dengan pasangan, bercakaplah dengan pasangan mengikut tahap dan daerah kebiasaannya. Oh, penting tuan-tuan. Saya ada jumpa kan, cerita sikit lah. Berapa minit ke? 8 minit. Baik noh. Kami ada kawan saya lah, ustaz juga. Kita habis kat sini noh, sambil-sambil dengan cerita. Kami lepak dekat kedai lah, sembang-sembang tentang kehidupan. 3 orang, saya, 2 orang kawan saya, nak cerita pasal seorang kawan saya yang bermasalah ni. Dia cerita, saya tanyalah macam mana okey family. Dah lama kami tak jumpa kan, duk cerita-cerita. Dia cerita dia ada masalah dalam rumah tangga dia. Dia ada anak lebih kurang 2 orang, isteri seorang. Cerita punya cerita, dia kata, saya terkejut. Dia cakap apa tuan? Dia kata hari Isnin ni aku rasa aku nak daftar cerai lah. Oh. Ustaz ni bukan biasa-biasa. Isnin aku rasa aku nak daftar cerai lah. Saya terkejut. Dan kita maklum, saya maklum, dia memang ada masalah dengan isteri dia sebelum ni. Dia pernah cerita lah. Dan dia pernah beratur dah dekat Majlis Agama Islam nak minta cerai. Tak jadi pasal apa? Beratur panjang sangat. Kemudian dia balik, panas dia kata. Nasib baik panjang. Tak jadi dia kata. Tapi dia kata hari Isnin ni aku nekat aku nak cerai dengan isteri aku. Saya terkejut tuan-tuan. Kemudian dia kata, tapi sebelum aku nak buat tindakan tu, aku rasa aku nak minta pandangan sikit lah daripada sahabat-sahabat. Kami ada 2 orang. Saya bagilah sedikit pandangan. Ini penting tuan-tuan lah. Penting macam mana? Penting kita tahu kadar kemampuan pasangan kita dari sudut pemikiran, macam mana dia buat tindakan. Setelah saya dengar cerita dia pasal isteri dia, boleh ke cerita pasal isteri kat orang ni? Cerita pasal suami kat orang, cerita pasal isteri kat orang, boleh ke tuan-tuan? Okey. Secara asas, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Secara asas haram kita buka aib orang dekat orang lain. Itu asas dia. Tetapi ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Al-Imam Ghazali sebut ada lebih kurang 7 ke 8 keadaan. Antara salah satunya adalah al-mustafti. Orang yang nak minta fatwa kepada orang lain. Yang tu kita boleh sebut. Sebab dalam hadis Nabi sebut, ada satu hadis berlaku seorang isteri Abu Sufyan, dia cakap kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya suami ni kedekut tak hidung masin. Boleh tak kalau aku ambil duit ataupun dirham daripada poket dia ni sekadar cukup untuk aku makan? Nabi kata boleh. Dia buka aib tak suami dia? Dia buka aib. Nak kata kalau berlaku untuk kita dapatkan fatwa dan nasihat pada orang, kita boleh buka. Macam tu jugalah apabila kita bertemu dengan qadi dekat mahkamah. Berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, kemudian kita pegang. Oi, tak boleh saya, kalau qadi tanya, cerita sikit tuan, puan, apa berlaku kat rumah tangga? Saya tak boleh cerita lah, takut aib. Tak boleh, kena cerita. Kalau tidak macam mana nak tentukan keputusan? Ada beberapa keadaan. Kita tak cerita sinilah. Cuma saya nak kata boleh cerita tadi tu. Okey. Apa dia cerita pada saya? Cerita saya faham dia punya isteri dia ni kadar kemampuan berfikir tak cukup, pasal ilmu tak cukup, tahap pendidikan dia tak tinggi. Sebab tu adik-adik, ilmu ni sangat penting. Bukan kaya penting. Kita dapat hari ini satu kajian yang menyatakan bahawa 71% ataupun 72% daripada kalangan mahasiswa yang keluar daripada SPM ni, mereka tak nak dah sambung. Pasal mereka melihat bahawa ramai orang kaya tapi tak belajar pun boleh jadi kaya. Tapi saya nak sebut hari ni, kawan-kawan, adik-adik semua, ilmu sangat penting dalam kehidupan. Ini antaranya berlaku ni. Saya faham isteri dia ni tak cukup ilmunya, sehingga kan tindakan dia tu adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak berdasarkan ilmu. Dia marah-marah suami dia, benda tak matang dia buat dalam keputusan-keputusan nak marah, keputusan nak merajuk. Sehingga saya cakap kepada dia, Allah telah gariskan 3 panduan kalau kita bergaduh dengan isteri, ataupun kalau kita takut isteri kita berlaku derhaka, yakni nusyuz kepada kita. Allah sebut apa? Wallati takhafuna nusyuzahun
berapa minit? 3 minit. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. 3 benda tuan-tuan. Kalau bergaduh dengan isteri, ni adik-adik nanti bergaduh dengan isteri, kalau tak buat 3 benda ni lagi, relax dulu. Buat dulu 3 benda ni. Saya sebut kat dia, kau dah buat ke 3 benda ni? Kalau tak buat, kau buat dulu, jangan cerai dulu. Pertama, fa'idhuhun, bagi peringatan, bagi nasihat kepada dia, ingatkan dia. Dah buat belum? Tak buat lagi. Wahjuruhunna fil madaji', selepas kita bagi peringatan, tak makan saman juga isteri. Nak buat apa tuan-tuan? Pulau dia daripada tempat tidur. Bukan saya cakap, ini ayat Quran Allah yang sebut. Dah buat belum? Belum buat lagi. Relax dulu. Jangan tiba-tiba nak cerai terus. Kemudian selepas pulau tempat tidur pun tak boleh makan saman juga, nak buat apa? Fadribuhun, baru kita pukul dia. Pukul pula. Ada syarat dia lah, seperti mana yang Ibnu Abbas sebut, tak boleh sampai memberi kesan lebam-lebam, tak boleh. Adalah ada punya syarat, nanti kita bincang lah. 3 benda ni, fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau dah buat 3 benda ni dan dia taat kepada kita, jangan kita buat perkara yang boleh menyusahkan dia. Allah dah sebut dah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita cari macam mana penyelesaian hidup, tak jumpa rupanya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Cari ini Allah dah sebut dalam Quran. Kalau kamu berselisih faham tentang sesuatu, maka kembalilah untuk rujuk kepada apa yang Allah kata dan apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut. Dapat? So, saya sebut macam tu kat dia, kita bagi penerangan pada dia macam tu. Dia pun dia kata, "Lah. Tak jadi tuan-tuan, hari Isnin tu nak bercerai." Sampai sekarang masih lagi, alhamdulillah. Nak kata kat sini, nak cerita pada orang, kenal pasangan kita ni macam mana. Kalau kita rasa dia tak ada ilmu, tak ada didikan agama yang sebaiknya, siapa tanggungjawab, siapa nak bagi ni? Kita lah. Ni adik-adik depan saya ni lah kena bagi. Sebab tu kena masuk kuliah, kena dengar ilmu. Kalau tak dengar ilmu, hari ni tak tahu nak buat apa nanti. Tinggal nak akad nikah, betul, selesai benda tu je. Masalah tak? Masalah. Sebab tu ilmu kena cari. Saya rasa tuan-tuan dah sampai masanya untuk kita tamatkan kita punya, ada 1 minit lagi insya-Allah. Mudah-mudahan memberi kesan kepada diri saya yang membaca ni, yang membaca buku ni, yang semak satu persatu hadis, kemudian nak sampai kepada tuan-tuan, lebihlah sepatutnya saya mengambil pengajaran, kemudian barulah kita sebarkan kepada semua. Nanti balik, nanti dom, nanti cerita pada kawan-kawan apa yang kita belajar, ambil manfaat. Nanti satu hari nanti adik-adik kalau datang sini, bawa buku, bawa catatan kertas, nanti sambil-sambil kita nak tidur, sebelum tidur tu boleh baca balik. Begitu rupanya kehidupan dalam ilmu ni. InsyaAllah tuan-tuan, kita azam sama-sama mempraktikkan apa yang kita belajar pada hari ini untuk kita dapat pahala sebanyak-banyak mungkin sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla, untuk diberatkan amalan timbangan kita sebelah kanan dan dimasukkan ke syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah silap sepanjang saya menyampaikan, saya mohon kemaafan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعلنا فينا ولا معنا ولا تجعلنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.